Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama kita dan keikhlasan yang mantap di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kepada para asatizah, Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi, ahli jawatan kuasa, pemimpin-pemimpin masyarakat dan sekalian yang hadir, tajuk kuliah subuh kita pada pagi ini khusus, iaitu membincangkan sunnah yang ada di sebalik amalan yang dilakukan oleh masyarakat Islam di Nusantara, khususnya. Kenapa penting untuk kita mengetahui ataupun membincangkan perkara ini adalah kerana sudah mula tersebar di kalangan masyarakat persepsi kononnya apa yang kita amalkan selama ini hanya amalan orang Melayu. Amalan orang Melayu lalu dikomparekan dengan sunnah. Kiranya amalan orang Melayu ni tak ikut sunnah, atau dengan bahasa yang lebih kasar, ia bid'ah yang sesat yang sepatutnya kita tinggalkan. Jadi saya asalnya bercadang untuk menunjukkan slide supaya kita sama-sama dapat lihat slide yang disediakan oleh guru saya Al-Fadhil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah taala, tetapi mungkin tak ada kabel yang sesuai, ya. Kita tahu dalam hidup ni kalau tak ada kabel tu susah juga. Tak jadi hasrat dan tujuan kita. Tapi oleh kerana tak ada, tak apalah, saya masih merujuk kepada slide. Tuan-puan hanya mendengarlah, ya, tidak dapat melihat slide yang saya rujuk ini. Pertama, kaedah di dalam beragama adalah meraihkan adat kebiasaan selagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Itu yang kita kena faham, ya, bahawa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa Islam bukan untuk membatalkan segala amalan manusia. Bahkan kita lihat misalnya amalan nikah, ya, yang kita amalkan sekarang itu telah ada semenjak zaman jahiliyah, tapi oleh kerana sesuai dengan syariat tidak dibatalkan. Ada nikah-nikah lain yang dibatalkan. Begitu juga amalan-amalan perniagaan seperti mudharabah, seperti musyarakah, muzara'ah dan sebagainya, itu sudah ada semenjak daripada zaman jahiliyah. Tetapi oleh kerana tidak bercanggah dengan syarak, dibenarkan. Tapi ada juga jual beli tertentu yang tidak patuh syariat, dibatalkan, diharamkan. Maka disebut oleh Al-Imam Ibn Muflih Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau menakalkan dalam kitab beliau Al-Adabus Syar'iyyah, adab-adab syarak. Kita zaman sekarang ini kadang-kadang manusia ada ilmu tapi sudah hilang adab, ya. Ini penting, ya. Dan beliau memetik daripada Al-Imam Ibn Aqil, iaitu Al-Imam Ibn Aqil ada satu
kitab yang berjilid-jilid dinamakan Al-Funun. Al-Funun ni jamak pada fan, yakni bidang-bidang yang berbagai. Apa kata beliau? La yanbaghi al-khuruj an adatin nas illa fil haram. Tidak sepatutnya kita itu keluar dari kebiasaan manusia. Katalah orang di surau Putra Al-Amin ni sudah biasa melakukan satu amalan, tiba-tiba kita nak buat lain, tak sepatutnya. Illa fil haram. Kecuali memang kita kenal pasti amalan yang dilakukan itu haram. Yang itu tak dapat tidaklah. Walaupun dah jadi adat kebiasaan manusia, kita terpaksa tinggalkan. Apa dalil? Iaitu kita mengambil daripada sunnah Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW sendiri, ketika mana baginda SAW memberitahu kepada isteri baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Kaabah yang ada pada zaman tersebut itu tidak ikut spesifikasi Kaabah yang asalnya. Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bukan dalam bentuk cube yang sebagaimana kita lihat sekarang, tapi lebih kepada dipanggil apa, yang segi empat tempat tu macam kotak kasut. Dia memanjang. Kalau kita nak bayangkan hijab Ismail, hijab Ismail tu sebenarnya sebahagian dari Kaabah. Jadi sepatutnya sambung lagi sampai ke hijab Ismail. Sebab tu orang yang sembahyang dalam hijab Ismail tu sepertinya dia sembahyang dalam Kaabah. Baik. Jadi bila mendengar apa yang diberitahu oleh Nabi SAW, asalnya bukan tak nak bina ikut spesifikasi, tapi bila Kaabah runtuh kerana banjir, orang Quraisy bina balik dalam keadaan ekonomi mereka agak meleset. Jadi tak cukup bajet, buat setakat yang mampu lah, itu saja yang mampu. Bila dengar begitu, Sayyidatina Aisyah mencadangkan, tidakkah mahu Rasulullah SAW meruntuhkan Kaabah yang tidak ikut spesifikasi itu, binalah Kaabah dengan bentuk yang asal. Lalu Nabi SAW tak mahu. Apa sebab Nabi SAW tak mahu? Padahal kalau kita fikir sebentar lalu, kan lebih baik ikut spesifikasi yang asal. Nabi SAW bersabda, laula hidthanu qaumika bil jahiliyah la fa'altu. Kalaulah tidak kerana kaum kamu masih baru lagi dengan zaman jahiliyah, bimbang nanti kalau dilakukan sesuatu yang luar dari kebiasaan mereka, menjadikan mereka itu ragu-ragu sebab masih baru masuk Islam. Ini betul ke Rasul? Rasul ni macam mana pula untuk Baitullah? Jadi Nabi SAW tak mahu kerana meraihkan kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat pada masa itu, iaitu Kaabah dalam bentuk yang demikian. Demikianlah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah diriwayatkan berkata, laula an yuqala umma zada fil Quran lakatabtu ayatal rajmi. Kalaulah tidak kerana bimbang, orang dah biasa ayat rejam ni ayatnya dinasahkan daripada Al-Quran, hukumnya kekal. Ada setengah ayat Quran, ayatnya masih kekal berada dalam Quran, kita baca, hukumnya dinasahkan, hukumnya tidak lagi terpakai. Tapi ayat rejam ni, ayatnya dah tak ditulis dalam Al-Quran, hukumnya masih terpakai. Lalu Sayyidina Umar berkata, kalaulah tidak kerana bimbang nanti orang mengata Umar ni pandai-pandai dia tambah Al-Quran, nescaya saya akan letak supaya orang tahu bahawa ayat itu pernah ada. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau berpendirian dan berfatwa bahawa sebelum dari solat fardu maghrib disunatkan solat 2 rakaat. Sebelum fardu maghrib ada solat sunat 2 rakaat. Ini ijtihad dan fatwa Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi beliau tidak buat. Lalu orang tanya, murid-murid tanya, kenapa Tuan Guru kata ada sunat 2 rakaat sebelum solat maghrib? Tuan Guru tak buat pun. Jadi kan jawab beliau, kerana saya perhatikan bahawa orang di sini tidak mengamalkannya. Jadi meninggalkan yang sunat tidak haram, tapi menjadikan orang tak sembahyang apa pula ni, macam tu. Maka Imam Ahmad bin Hanbal meninggalkan fatwa beliau sendiri, tidak melakukan. Kemudian ada antara amalan-amalan yang diperlekehkan. Saya pernah dengarlah orang memperlekehkan
amalan selawat yang dilakukan selang-selang tarawih. Kata dia amalan ni hanya di Malaysia saja buat. Mana kita tu koman lah kan? Kalau Malaysia saja buat tu kira lekeh lah. Lalu ada orang bagi tahu tak bukan, di Indonesia pun ada. Mungkin orang tu pernah tinggal di Indonesia atau belajar di Indonesia, jadi dia perhatikan masyarakat di Indonesia pun mengamalkan selawat selang tarawih. Okeylah, kata dia, mungkin di Nusantara ni saja. Padahal kalau kita itu meluaskan pandangan mata kita, bukan. Ini bukan hanya amalan Nusantara, bahkan seluruh dunia. Di Turki kah, di negara Arab kah, di mana-mana biasa mereka itu berselawat selang tarawih. Jadi mana sunnahnya selawat selang tarawih? Ini satu penyakit yang menyakiti pemikiran sebahagian umat Islam. Dia menyangkakan sunnah itu hanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi konsep ikut sunnah di sisi dia, kalau Nabi tak buat, maka kita jangan buat. Jadi tak boleh kerana dia tak jumpa dalil bahawa Nabi SAW berselawat selang-selang tarawih, atau bagi dia menyuruh berselawat selang tarawih, maka bagi dia tidak ada dalil. Ini keliru. Kenapa? Kerana dalam Islam, perbuatan Nabi SAW hanyalah salah satu dalil, bukan satu-satunya dalil. Al-Quran dalil, perkataan Nabi dalil, ijma' kesepakatan ulama dalil, qiyas kita gunakan analogi, bukan kita lah, maksudnya ulama-ulama yang mujtahidin. Mereka tengok satu perkara yang tak ada hukum yang jelas, lalu mereka letakkan hukum kerana ada persamaan dari segi asasnya dengan perkara yang dah ada hukum. Contoh yang mudah, hukum minum arak ada dalil, jelas banyak dalil dalam Quran hadis mengharamkan minum arak. Tapi kalau orang tanya apa hukum minum air ketum, mana ada Quran hadis cerita tentang air ketum? Jangankan nak kata hukum, sebut air ketum pun tak ada. Jadi kita nak tahu hukum, kena faham dulu nature benda tadi. Jadi saya sendiri, wallahualam, seingat saya tak pernah minum air ketum. Tapi orang ceritalah, katanya air ketum ni ada dua jenis secara asasnya. Satu diproses, direbus atau macam mana, diminum, katanya itu memberi tenaga. Ada setengah orang tu bacaan gula turun dan sebagainya. Yang kedua, diproses itu lain macam sikit. Dia campur dengan ubat nyamuk, ubat batuk, macam-macam lah dia campur-campur, dia perah. Yang ini bukan sahaja gula dalam darah turun, tapi kebolehan berfikir juga terjejas. Dia akan boleh jadi jumpa tiang, bersembangan tiang, macam-macam lah dia buat. Ini namanya hilang akal. Kalau kita fokus kepada air ketum jenis kedua tu pun tak ada hukum. Tapi sebenarnya ada hukum, meminum air ketum tu ada hukum. Tapi nak tahu daripada Quran hadis secara direct tak ada. Maka ulama qiyas kepada khamar. Khamar iaitu air daripada perahan anggur yang diproses, diperah, kalau minum mabuk. Maka kata para ulama, minum air ketum yang macam tadi hukumnya haram. Mana dalil? Qiyas kepada keharaman minum arak, kerana sama-sama memabukkan. Jadi memabukkan itu adalah asas hukum. Jadi kalau dikatakan selawat selang tarawih ini hanya amalan orang Melayu, amalan Nusantara, bahkan sebenarnya amalan umat Islam seluruh dunia, bukan hanya ada dalil, ini gagal memahami bahawa dalil merangkumi Al-Quran, merangkumi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda dalam Al-Quran, dalil selawat umum. Ini selalu diulang masa salat jemaat khutbah kedua. InsyaAllah lah orang lelaki memang tahu dalil selawat. Jadi kalau dibantainya tidur masuk khutbah tu mungkin tak perasan lah. Khutbah ni kalau panjang-panjang sedap tidur ya. Jadi khatib akan baca, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat Al-Quran. Inilah satu-satunya ibadah yang mana unik, iaitu Allah Ta'ala sebelum memerintahkan umat Islam melakukan, Allah mulai dengan Allah dahulu. Kalau suruh salat, tak ada sesungguhnya Allah salat. Suruh haji, sesungguhnya Allah buat haji, tak ada. Tapi suruh selawat, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman.
Bila disebut ya ayyuhallazina amanu, kita kena pasang telinga sebab kita orang beriman. Ini apa yang nak disuruh ni? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Hendaklah kamu selawat dan salam ke atas baginda. Bila disuruh kita selawat dan salam, adakah ditetapkan waktunya? Tidak. Beza kalau salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat merupakan satu kewajipan yang berwaktu. Berarti kalau kita sengaja solat luar dari waktu tanpa ada uzur yang syar'i, itu hukumnya haram. Sengaja itu adalah bid'ah. Tapi selawat tidak ditetapkan waktu, tidak ditetapkan tempat, macam haji. Haji tak boleh pandai-pandai buat tempat lain. Sekarang ni susah, kalau register sekarang lagi 10 tahun untuk boleh pergi. Apa kata kita, alangkah asalkan niat kita ikhlas, kita buat kerana Allah, kita haji di Putrajaya. Tak boleh. Tak boleh. Ada dulu orang haji di Pulau Pinang, ajaran taslim. Ajaran taslim di kampung Seronok. Seronok lah dia. Jimat kos, tapi haji dia tak sah, hukumnya haram. Tapi selawat boleh. Di Malaysia boleh, di Mekah boleh, di rumah boleh, di masjid boleh, dalam kereta boleh. Bahkan sambil berjogging pun boleh selawat. Mana dalil selawat sambil jogging? Tak ada lah. Dalil umum. Termasuklah selawat itu dituntut ketika sebelum solat tarawih boleh selawat, selang-selang tarawih boleh selawat, lepas tarawih juga boleh selawat. Bahkan dalam hadis yang bila satu orang sahabat mengatakan bahawa dia itu nak menggunakan 1/3 waktu dia untuk selawat, Nabi SAW beritahu kalau lebih banyak lebih baik. Dia kata kalau macam tu separuh dari masa saya nak selawat. Nabi SAW bersabda kalau lebih banyak lebih baik. Oh, kalau macam tu 2/3 waktu saya akan selawat. Nabi SAW masih kata kalau lebih banyak lebih baik. Jadi kata dia kalau macam tu seluruh waktu saya gunakan untuk selawat. Jadi Nabi SAW bagi tahu kalau demikian yang kamu lakukan, nescaya akan hilang segala kerusingan kamu dan akan terpenuhi segala hajat tujuan kamu. Sebenarnya masa apa sangat selang tarawih. Selang tarawih cek pun ada dalil, dia tak ada. Bahkan dahulu masa zaman salafus soleh di Makkah, selang-selang tarawih, kan tarawih masa itu panjang. Jadi 4 rakaat mereka take a break lah. Tapi orang ni semangat nak buat ibadah. Masa take a break tu mereka lakukan tawaf sunat. Dalil khusus daripada Nabi SAW tak ada selang tarawih tu tawaf sunat. Tapi tawaf sunat tu kan bila-bila masa boleh. Sementara salafus soleh di Madinah, mereka ada rasa cemburu kepada saudara-saudara mereka, cemburu yang baiklah. Oh, kawan-kawan kita di Makkah dah dapat pahala salat tarawih, dapat pahala tawaf lagi. Kita ni nak tawaf, dia tak boleh lah. Sebab di Madinah tak boleh tawaf, dia tawaf hanya di Kaabah. Jadi apa yang mereka lakukan untuk mengisi waktu itu, mereka solat sunat mutlak 4 rakaat. Yang ringan lah, tarawih itu panjang. Ini sambil-sambil tunggu tarawih mereka solat 4 rakaat. Jadi 20 rakaat, 4 kali break, 4 kali 4, 16 rakaat. Campur dengan tarawih jadi 36. Sebab itu ada fatwa dalam mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala yang mengatakan solat tarawih itu 36 rakaat. Kerana Imam Malik mengambil amal ahli Madinah, amal penduduk Madinah itu sebagai riwayat daripada perbuatan sahabat. Jadi biasa selang tarawih itu lapang. Dan alhamdulillah saya ada baca daripada kalangan kawan-kawan kita yang dulu komplain tentang selawat selang-selang tarawih, dan sudah keluar kenyataan pada waktu selang tarawih ini tidak ada satu amalan yang khusus yang ditetapkan, kata dia. Maka bolehlah selang tarawih itu seorang itu beristighfar atau berzikir atau membaca Al-Quran. Selawat tak nak sebut juga. Apa masalah dengan selawat? Selawat pun tak nak sebut juga. Tapi kenyataan dia itu mengatakan seolah-olah dia sudah terima. Kerana tidak ada satu amalan khusus, terpulanglah masa itu nak buat apa. Jadi oleh kerana kebiasaan masyarakat kita itu adalah berselawat, maka tidak sepatutnya kita itu meninggalkan. Kerana itu menimbulkan ketidakselesaan kepada masyarakat. Dari segi hukum boleh saja. Tak nak selawat selang tarawih boleh, nak baca doa Allah selang tarawih boleh, nak istighfar selang tarawih boleh, terpulang. Ada setengah tempat saya pergi, memang dia
ada masa dia selawat, ada masa dia baca qul Allah 3 kali selang-selang tarawih. Itu pulang. Baik. Tapi kalau sampai membid'ahkan, memperlekehkan itu tak betul. Kemudian mungkin orang tanya antara amalan, tapi sekarang amalan ni dah hampir pupus lah. Kalau orang dulu dia panggil lenggang perut bila isteri itu mengandung dalam 7 bulan. Dia buat satu majlis, buat jamuan dan doa dan sebagainya. Tapi nama itu tak cantik lah, dia pula perut dia lenggang kan. Tapi itu hanya nama saja. Kita nak tengok konsep itu. Konsep menjamu makan dan mendoakan itu. Jadi konsep itu ada sandarannya dari surah Al-Baqarah ayat 127 hingga 128 dan surah Ibrahim ayat 35 hingga 41, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan zuriat keturunannya. Cuma kalau dah amalan itu bercampur dengan yang maksiat, yang maksiat itu tetap maksiat kan. Contohnya buat majlis tadi, yang mengandungnya itu memang betul-betul lenggang buruk di depan khalayak ramai ke, tapi saya tak pernah ada nama je kot dengan keadaan tak tutup aurat lah misalnya, iaitu haram. Yang kita bincang ni yang patut syariah. Hanya majlis itu dinamakan lenggang perut, tapi isinya menjamu sedekah makanan, mendoakan moga isteri itu selamat, lahir anak yang soleh. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa selepas membina Kaabah. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ja'alna muslimaini lak. Wahai Tuhan kami, jadilah kami dua orang Islam. Wa min zurriyyatina ummatan muslimah. Dan daripada zuriat kami jadikanlah umat yang muslim. Wa arina manasikana, dan tunjuklah kepada kami kerja ibadah haji kami, wa tub alaina, dan seterusnya. Kemudian memang dalam Al-Quran menggalakkan supaya orang itu mendoakan kebaikan buat zuriatnya. Misalnya dalam surah Al-A'raf ayat 189 Allah menceritakan huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dan Allah menjadikan dari jiwa yang satu itu pasangannya supaya dia itu menjadi tenang dengan pasangannya. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa famarat bih. Apabila dia bersama dengan pasangannya itu, lalu pasangannya itu mengandungkan janin yang ringan, maka masih teruskan kehidupan macam biasa. Falamma athqalat, bila kandungan itu dah besar, itulah orang kita buat masa kandungan itu dalam usia 7 bulan ya. Da'awallaha rabbahuma, lalu mereka berdoa kepada Allah, iaitu Tuhan kepada mereka, la in ataitana solihan lanakunanna minasyakirin. Sekiranya kau kurniakan anak ini elok, maka itu kami akan menjadi orang yang berterima kasih. Ini sandaran bahawa mendoakan zuriat itu dari Al-Quran. Bahkan Nabi SAW mendoakan kandungan yang dikandung oleh isteri kepada sahabat Nabi, dan ketika hamil bersedekah dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, kerana sedekah ini ada pahala dan diharap pahala itu menjadi sebab Allah memberi kebaikan kepada zuriat yang bakal dilahirkan. Kemudian kadang orang komplain bila kita bawa jenazah kita baca Fatihah. Ni bid'ah ni, tak ada dalil ni baca Fatihah ni. Baik. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Az-Zailai dalam kitabnya Nasbur Rayah li Ahadithil Hidayah, bahawa Rasulullah SAW menghantarkan jenazah sambil mengucapkan kalimah tauhid sewaktu pulang dan perginya. Jadi berzikir ya, ketika menghantar jenazah dan balik daripada jenazah itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Fatihah ini selain daripada ayat Quran juga dianggap zikir. Sebab itu Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, walaupun beliau tidak menyebutkan, tapi murid beliau menilai amalan beliau adalah membaca Fatihah daripada lepas subuh
sampai terbit matahari. Jadi kata murid beliau, kerana nak menghimpunkan antara dua pandangan. Ada pandangan ulama mengatakan yang afdal adalah baca Quran, ada maksud itu. Sebagian ulama mengatakan yang afdal adalah berzikir. Lalu kata murid pada Imam Ibn Taymiyah ni membaca Fatihah sampai terbit matahari, kerana Fatihah adalah baca Quran dan Fatihah juga adalah zikir. Talqin ni pun kadang-kadang jadi sebab bergaduh adik-beradik. Yang abang nak buat, yang adik tak nak buat, ya. Yang ni nak buat, yang kakak pula tak nak buat misalnya. Jadi talqin ini bahkan dianjurkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pengasas kepada gerakan Wahabi, ya, yang kata Wahabi ni asyik membid'ahkan. Pengasasnya sendiri tak ada masalah dengan talqin. Bahkan ada orang dia ingat talqin ni lah yang menentukan orang tu Wahabi ke tak Wahabi. Saya bukan Wahabi sebab saya terima talqin, bukan. Isu Wahabi ni banyak lagi cerita lain. Baik, tentang talqin ini Syekh Muhammad Al-Wahhab menyebutkan dalam kitab beliau Ahkamu Tamannil Maut, hukum berkaitan dengan mengharapkan kematian. Beliau menyebutkan bahawa Imam Tabrani telah mengeluarkan hadis ini dapat dalam kitab Al-Kabir, dan Ibn Mandah daripada Abi Umamah daripada Rasulullah SAW. Baginda bersabda, saya terus baca terjemahannya, apabila telah meninggal dunia salah seorang daripada saudara kamu dan kamu telah ratakan tanah ke atasnya dan selesai ke bumi, maka hendaklah berdiri salah seorang daripada kamu itu di bahagian kepala kuburan. Kemudian hendaklah dia berkata, wahai fulan bin fulanah, mana bin ibu dia, sesungguhnya dia mendengar cuma dia tidak boleh menjawab. Kemudian dia katalah, wahai fulan bin fulanah. Kemudian dia akan duduk dalam alam ruh lah. Kemudian berkata lagi, wahai fulan bin fulanah. Kemudian di alam ruh dia berkata, arsyadana rahimakallah, berilah panduan kepada kami, moga-moga Allah merahmati kamu. Walakin la tashurun, tapi kamu tak perasan lah. Kalau tak, kalau yang talqin seorang yang cabut lagi lah, kalau dalam kubur tu dengar dia jawab, ya. Cerita pula jawab ni, dia jawab tapi kamu tak dengar. Falyaqul, maka orang itu hendaklah berkata, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya. Ini bacaan talqin lah, ya, yang kita amalkan talqin itu. Syekh Muhammad Al-Wahhab sendiri menyebutkannya di dalam kitab Ahkam Tamannil Maut. Jadi ada orang tanya, wahai Rasulullah, kalau tak tahu maknya nama apa? Sebab orang ni jarang tahu nama mak. Ya, orang biasa tahu nama bapa, bin sekian, bin sekian. Jadi ada juga orang yang mak dia tak diketahui. Lalu kata Nabi SAW menjawab, dinisbahkanlah kepada ibu yang asal dulu itu Hawa. Wahai fulan bin Hawa. Baik. Jadi tak mengatakan talqin itu bid'ah, tak boleh. Benda itu khilaf. Orang yang melakukannya ada sandaran, orang yang tidak melakukan juga tidak mahu kita tu memaksa mereka. Tidak sampai jadi wajib, ya. Tapi membinah-binahkan ini jadi bergaduh. Peduli arwah. Peduli arwah ni amalan orang Melayu, ya. Ini tak ikut sunnah. Ini sandaran dia. Iaitu daripada tabi'in, ya. Iaitu Imam Tawus. Bila mengatakan, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an. Orang yang baru meninggal dunia itu diuji di dalam kuburnya itu selama 7 hari. Fakanu yastahibuna ayyub ima anhum tilkal ayyam. Lalu mereka bila tabi'in kata mereka dulu, mana sahabat? Sahabat itu suka untuk menjamu makan pada hari-hari tersebut. Jadi jamu makan 7 hari selepas kematian itu adalah amalan sahabat. Okay. Kenapa? Kerana dengan niat moga-moga sedekah makanan itu mampu membantu orang dalam kubur itu menghadapi ujian pada 7 hari pertama dikuburkan itu. Tapi kan Rasulullah SAW pesan suruh kita yang bagi makan kepada keluarga si mati, bukannya keluarga si mati pula
yang bagi makan kepada orang ramai. Jadi jawabnya, yang orang ramai beri makan pada keluarga semati itu memang Nabi SAW suruh. Ij'alu li ahli Ja'farin ta'ama, buatlah pada keluarga Ja'far itu makanan. Maksud itu sepupu Nabi Ja'far At-Tayyab, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mati syahid. Jadi Nabi SAW suruh anjurkan sahabat itu hantar makanan, sebab keluarga dah sibuk, dah sedih dan sebagainya. Tetapi tidak automatik menjadikan kalau keluarga si mati itu secara sukarela, tidak dipaksa, bukannya guna duit anak yatim dan sebagainya, menjamu makan bagi pihak si mati itu tidak menjadi haram semata-mata kerana Nabi SAW menganjurkan supaya orang bersedekah kepada keluarga si mati. Bahkan amalan masyarakat kita ada unsur-unsur demikian. Biasa jiran yang bawa beras, bawa gula, mereka tolong masak dan jamu orang yang datang, tidak membebankan kepada keluarga si mati. Cuba lihat, ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditikam dan beliau dalam keadaan sakit yang dijangkakan akan membawa kepada kematian, lalu Sayyidina Umar mengarahkan Suhaib radhiyallahu anhu untuk menjadi imam selama 3 hari. Kemudian untuk menyediakan makanan kepada orang ramai. Kemudian apabila mereka pulang daripada jenazah, lalu diletakkan makanan itu kepada orang ramai, jamuan. Kita dah 7 lebih ya. 7 lebih ke 7? Oh, hilang je jam. Baik. Bahkan Ibn Taymiyah sendiri yang menjadi idola golongan-golongan yang suka komplain amalan-amalan ini, beliau sendiri membenarkan hadiah pahala sedekah kepada orang meninggal dunia. Jadi mereka ini mengidolakan Al-Imam Ibn Taymiyah, tapi kadang-kadang mereka juga tak perasan pendirian mereka bercanggah dengan pendirian Al-Imam Ibn Taymiyah. Ini apa dia kata ni? Hadiah-hadiah pahala ni. Cuba lihat. Wa su'ila amman halala 70,000 marrah. Mereka pun segan nak bawa fatwa ni letih. Letih apa? Ditanya tentang orang yang bertahlil 70,000 kali. Kita tahlil 100 tu pun dah tergeliat. Apa hal imam bawa tahlil 100 kali bagi ni, selalu doa je. Ya, kita dah rasa letih. Ini 70,000. Dan lalu dia menghadiahkan amalan itu, pahala amalan itu kepada si mati. Lalu menjadi kelepasan kepada orang itu dari api neraka. Tujuan dia tahlil 70 kali, hadiah pahala kepada si mati, moga-moga si mati itu lepas dari neraka. Jadi ditanya Al-Imam Ibn Taymiyah tentang amalan itu. Lalu Al-Imam Ibn Taymiyah menjawab, apabila seorang itu bertahlil begitu, iaitu sebanyak 70,000 atau kurang atau lebih, dan dia menghadiahkan pahala itu kepada si mati, Allah memberi manfaat kepada si mati dengan amalan tersebut. Dan ini bukanlah hadis yang sahih atau dhaif. Al-Imam Ibn Taymiyah menerima amalan yang tidak ada dalil khusus daripada hadis. Cuma zikir memang bermanfaat. Dan pahala zikir ni bila dihadiahkan kepada si mati, diharapkan memberi manfaat kepada si mati tanpa perlu ada dalil yang khusus, berpandu kepada dalil yang umum sudah memadai. Demikian dibenarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, hadiah pahala kepada si mati. Baik, seterusnya amalan usalli. Kadang-kadang orang komplain juga. Saya pernah hadir satu kuliah, orang ni datang jauh dari overseas, tapi saya tengok tajuk dia tu hanya tajuk tentang usalli, tentang apa, benda-benda yang kecil-kecil lah, yang tentang gerakan jari,
Jadi macam rugi pula datang jauh-jauh. Usolli ni dikatakan bukan sunnah. Tak ada dalil. Nabi tak buat. Sebelum saya tutupkan kuliah ini, kita nak beritahu orang yang mengharamkan sesuatu perbuatan semata-mata dengan alasan Nabi tak buat, semata-mata kerana itu, dia telah buat bid'ah. Bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis, dan bercanggah dengan ilmu usul fiqh. Bercanggah dengan Al-Quran, Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul hendaklah kamu ambil, terima, jangan tolak. Dan apa yang dilarang oleh Rasul hendaklah kamu berhenti. Jadi Al-Quran kata wa ma nahakum, apa yang bagi dilarang. Quran tak kata wa ma lam yaf'alhu, apa yang bagi dia tak buat. Jadi orang ini seolah-olah mengatakan tak. Bukan yang Nabi larang saja, yang Nabi tak buat pun haram juga. Ini satu penambahan yang Quran tak kata. Dan ini bercanggah dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang saya larang kamu dari melakukannya hendaklah kamu jauhi. Nabi tak kata apa yang saya tak buat hendaklah kamu jauhi. Bahkan perbuatan Nabi SAW sendiri menunjukkan banyak kali baginda mengiktiraf benda yang Nabi tak buat tapi orang buat. Itu dalam urusan dunia tak, dalam urusan ibadah pun. Satu orang imam di Masjid Quba, dia buat benda yang Nabi tak buat dan Nabi tak suruh. Iaitu setiap rakaat dia semayang dia akan baca Al-Ikhlas, baca Qul Huwallahu Ahad. Maknanya dia baca Fatihah, habis Fatihah dia baca Qul Huwallahu Ahad, habis Qul Huwallahu dia baca surah, kemudian dia rukuk. Rakaat kedua sama juga, Fatihah, Qul Huwallahu, surah, rukuk. Bila Nabi tak buat dan Nabi tak suruh, makmum pun tak berapa berkenan. Makmum jumpa imam, kata dia, imam pilih satu lah. Kalau imam nak baca Qul Huwallahu, cukup, tak payah baca surah. Kalau imam memang nak baca surah, surah je, jangan baca Qul Huwallahu. Imam jawab, kamu orang pun pilih satu je lah. Kalau nak saya jadi imam, macam tu cara saya. Nak macam lain, nanti imam lain je lah. Akhirnya diadu pada Nabi SAW. Kalau betul lah teori yang mengatakan buat benda yang Nabi SAW tak buat dan tak suruh tu hukumnya haram, pasti Nabi akan larang. Kerana sifat yang wajib bagi Rasul tabligh, menyampaikan hukum. Nabi panggil imam ni, Nabi tanya, kenapa imam tak mahu ikut cadangan dari jemaah? Jawab dia, kerana saya itu kasih kepada suratul Ikhlas, kasih kepada Al-Quran, bercakap tak dengan syarak, bahkan baik. Jadi oleh kerana perbuatan itu baik, tak berjalan dengan syarak, niatnya pun baik, kasih pada Al-Ikhlas, maka Nabi SAW memuji. Nabi bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada suatu ikhlas itu memasukkan kamu ke dalam syurga. Jadi kalau ada imam di masjid, tapi saya tengok tadi tidaklah. Tapi kalau ada imam di surau ni, sikit-sikit keluar, jangan marah. Itu sebab sahabat Nabi masuk syurga. Dia baca Allah selalu. Kemudian bercakap dengan ilmu usul fiqh. Dalam ilmu usul fiqh saya dah sebut tadi, sumber hukum perbuatan Nabi itu hanya salah satu. Quran sumber hukum, kataan Nabi sumber hukum, ijma' ulama sumber hukum, qiyas sumber hukum. Jadi usalli ini sandarannya adalah, pertama adalah qiyas. Qiyas kepada lafaz niat ihram. Nabi SAW berihram lafaz nawaitul hajja wa ahramtu bihi, ataupun nawaitul umrata wa ahramtu biha. Nabi lafazkan. Begitu juga nak puasa, Nabi SAW pernah lafazkan. Nabi pernah beritahu kalau begitu aku puasa. Itu niat, nak puasa itu niat, tapi Nabi lafazkan. Dan qiyas salah satu sumber hukum. Yang kedua, berdasarkan kaedah, sesuatu yang membantu kepada yang wajib, dia boleh menjadi sunat. Tapi kalau tak boleh dengan cara lain, jadi wajib. Yang wajib sebenarnya bukan lafaz niat. Yang wajib adalah niat. Innamal a'malu binniyat, yang dalam hati, yang tak ada bunyi tu, Allah Akbar, itu yang dalam hati itu wajib. Jadi apabila satu orang tu yang dalam hati itu dibantu dengan dia lafaz dahulu, dia usalli itu membantu, maka paling tidak hukumnya sunat. Tapi takdirlah, contoh saja, mungkin tak ada, tapi kalaulah ada satu orang, dia kalau tak usalli tak terniat dia, kosong dia, Allah Akbar tu tak datang niat. Kalau usalli baru dia boleh niat. Untuk dia wajib. Usalli itu jadi wajib. Berdasarkan kaedah
ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Apa satu perkara yang tak sempurna kewajipan kecuali dengan dia, maka perkara itu turut menjadi wajib. Yang wajib itu niat. Orang ni tak boleh niat kalau tak bersalli, maka untuk dia wajib. Untuk orang lain sunat ya. Dan untuk setengah orang mungkin tak sunat. Macam mana? Bahkan mungkin dilarang. Jenis orang yang kalau dia tak bersalli, dia boleh niat dengan elok. Dia datang Allahu Akbar. Kalau usalli dia jadi was-was. Usalli. Wah, nak betul kata tajwid apa semua, jadi was-was pula. Maka untuk dia jangan usalli. Kerana usalli ini wasilah kepada membantu yang wajib. Yang wajib adalah niat. Jadi sadarannya sama ada kias ataupun kerana dia membantu merealisasikan hadis innamal a'malu binniyat. Jadi banyak lagi sebenarnya amalan-amalan masyarakat Islam yang diperlekehkan sebagai tidak ada dalil. Ni apa baca Yasin malam Jumaat? Yang sahih adalah baca Kahfi. Jadi surah Quran kalau minggu depan kita baca Kahfi. Yang komplain tak datang pun. Dia kaji komplain je, bukan nak beramal sangat. Dia kata yang sahih adalah Al-Kahfi. Jadi surah pun bising-bising selambut lah. Apa kita rapikan. Minggu depan kita akan baca Kahfi. Padahal tak ada ta'arud. Baca dulu, tak ada masalah. Yang ini sahih, yang satu lagi dhaif. Di sisi para ulama kata Imam Nawawi, sepakat ahli hadis ke ahli fiqh ke harus bahkan digalakkan beramal dengan hadis yang dhaif selagi mana bukan maudhu' lah. Hadis maudhu' itu tidak dijadikan sandaran, itu hadis palsu. Hadis yang dhaif biasa selagi mana tidak palsu boleh diamalkan, bahkan digalakkan dalam fadhail, kelebihan. Jadi apa kelebihan baca Yasin malam Jumaat? Ada riwayat man qara'a surah Yasin lailatal jumu'ati ghufira lahu. Atau kama qala sallallahu. Barang siapa yang baca surah Yasin pada malam Jumaat diampunkan dosa dia. Tapi hadis ini dhaif, tidak berarti Nabi tak kata. Cuma kemungkinan Nabi bersabda demikian itu tidak sebagus hadis sahih. Maka ulama suruh beramal, kut-kut Nabi kata kita dapat fadilah, kut-kut bukan Nabi bersabda pun masih kita itu dapat pahala baca Yasin. Wallahu a'lam. Kalau jadi ada sebarang soalan, kalau saya mampu jawab silakan. Okey. Apa beza hadis dhaif dan hadis palsu? Baik. Hadis palsu ni dia sejenis dhaif juga. Sebab para ulama asalnya sepakat kita tu wajib beramal dengan Quran dan hadis. Apakah yang dikatakan Quran itu betul-betul Quran atau tidak? Ini ayat Quran dia kata ini betul ayat Quran. Itu tidak ada ragu-ragu. Kerana Quran semuanya diriwayat secara mutawatir. Mana diriwayat oleh bilangan perawi yang ramai. Bila ramai orang beritahu, tak mungkinlah semua itu tersilap. Semua itu terlupa, tak mungkin. Walaupun bukan Quran hadis, kita yakin. Contoh, parlimen dah bubar. Ada yang masih ragu-ragu tak? Padahal yang kita yakin parlimen dah bubar, kita tak dengar sendiri dari mulut Perdana Menteri, atau kita tak baca sendiri surat dan sebagainya. Cuma semua orang cerita benda yang sama. Takkan semua orang makan tersilap, makan berbohong. Maka kita yakin parlimen dah bubar tu sebab perkhabaran tu ramai. Walaupun cerita parlimen dah bubar bukan Quran, bukan hadis. Oleh kerana Quran tu mutawatir, Quran tu semuanya yakin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara hadis ada yang mutawatir, maknanya perawinya ramai, maka yang itu yakin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal nak tengok maknanya apa. Tetapi banyak hadis ahad, mana perawinya seorang, dua orang. Bila setakat 2-3 orang ni, boleh jadi tak 2-3 orang ni tersilap, boleh jadi tak 2-3 orang ni terlupa. Oleh kerana ada keraguan itulah, maka ulama terpaksa buat kerja lebih. Ulama hadis lah. Apa kerja lebih dia? Tengok pula kualiti. Kalau mutawatir tak payah cek lah siapa perawi, siapa riwayat, mana yakin daripada Nabi. Bila hadis ahad ni, perawinya kuat tak ingatan dia, orangnya boleh dipercayai ke tidak, atau begini atau begitu. Maka apabila perawinya kualiti bagus, sanad pula tak terputus, bersambung daripada orang ni sampai pada Nabi SAW, maka kemungkinan besar hadisnya pada Nabi. Itulah namanya hadis sahih. Bila tak memenuhi, mana mungkin perawi ni terlupa, ya, perawi ni
kadang cakap macam ni, kadang lain, ya. Maka ada keraguan yang besar, maka tidak memenuhi syarat hadis sahih, dinamakan dhaif, ya. Bukan makna dhaif itu automatik, bukan Nabi kata, tapi kemungkinan Nabi kata itu tak sebagus hadis sahih. Sebab bila orang kata hadis ni tak sahih, tak sama macam kita kata berita ni tak sahih. Berita ni tak sahih makna berita itu tak betul. Hadis itu tak sahih berarti hadis itu tidak memenuhi syarat hadis sahih. Boleh jadi memang Nabi kata. Cuma di kalangan hadis dhaif itu banyak level. Ada yang dhaif sedikit, ada yang dhaif pertengahan, ada yang dhaif jiddan dan palsu. Jadi kalau dhaif jiddan palsu itu kita tak jadikan sebagai sandaran. Lebih-lebih lagi kalau nak tetap hukum dhaif biasa pun ramai ulama tak ambil, sebab nak tetap hukum halal haram. Tapi kalau setakat ini sebagai sandaran beramal, hukum mati yasin dah pasti sunat. Cuma kenapa kamu beri baca pasal malam Jumaat nak dapatkan pengampunan dosa? Hadisnya dhaif boleh. Kerana cerita tentang kelebihan. Yang palsu tak boleh. Kita tahu saya buat ni kerana dalam hadis sebut macam ni. Hadis itu palsu, tak boleh. Tetapi tidak berarti automatik amalan itu palsu. Ini yang saya sampai saman satu orang YouTuber kat mahkamah. Dia fitnah saya membela hadis palsu. Dia kata saya dan Dr. Hafiz membuat kempen membela hadis palsu. Sebenarnya kami nak bagi tahu, bila hadis itu palsu, tidak automatik amalan palsu. Contoh, ada hadis palsu cerita tentang fadilat sembahyang tarawih. Malam pertama sekian fadilat, malam kedua sekian pahala. Hadis itu palsu. Maka tak boleh kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu tak boleh. Tapi adakah salat tarawih palsu? Tidak. Salat tarawih ada dalil yang kuat. Jadi itu maksud kami. Bukan kita nak bela hadis palsu. Hadis palsu memang itu bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu beza dia. Kalau dhaif masih ada kemungkinan daripada Nabi SAW. Kalau palsu secara sepakat. Palsu pun kadang-kadang ulama dia kata palsu, ulama lain kata tidak. Maka tak boleh kata dia ni bawa hadis palsu. Mungkin dia bersandar pada ijtihad ulama yang kata tak palsu, ya. Tapi kalau memang sepakat ulama mengatakan hadis itu palsu, maka tak boleh, ya, haram kita itu sengaja menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan hadis dhaif, kita masih boleh kita kata ruwiya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam begini. Hadis itu dhaif. Wallahu a'lam. Jelas, ya? Baik, wallahu a'lam. Sebab saya berarti tengok kadang-kadang orang yang terpengaruh dengan sesetengah fahaman ni, dia lebih kepada semangat berbanding dengan dia betul-betul mengaji. Kalau dia betul-betul mengaji, mungkin dia akan jumpa bahawa Muhammad Al-Wahhab tidak melarang amalan talqin, bahkan ada menyebut dalam kitab dia. Tapi kadang-kadang orang tu bersemangat. Sebagai contoh, ada orang-orang yang komplain zikir jahat lepas solat. Dia kata ni apa, zikir kuat lepas solat, ya. Padahal ulama di Arab Saudi, Syekh bin Utsaimin, tak silap saya, atau Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, dia kata siapa yang kata zikir kuat bukan sunnah, orang tu tak faham sunnah. Sebab dalam hadis jelas, bukan setakat sahih, bahkan sahih, al-jahlu bi zikri kana fi ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyarikan zikir adalah berlaku di zaman Nabi SAW. Siapa yang kata? Sahabat Nabi Sayyidina Allah bin Abbas radhiyallahu anhu, masa itu dia masih kanak-kanak. Dia kata kami tahu, budak-budak ni kami tahu orang dah selesai solat dengan kami dengar mereka itu berzikir dari masjid. Mana zikir jaring dalam zaman Nabi. Macam mana orang ni boleh larang zikir jaring? Ulama dia sendiri kata itu sunnah. Mungkin tak mengaji lah, kemungkinan besar dia sendiri tak kaji secara betul-betul apa fatwa-fatwa yang tokoh yang dia idolakan, ataupun dia sendiri berpendirian berbeza, misalnya begitu. Boleh jadilah macam Muhammad Al-Wahhab mengidolakan Ibn Taimiyah, tapi ada fatwa-fatwa dia lebih lebih strict daripada Ibn Taimiyah. Wallahu a'lam. Boleh. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf tak salah dan kesilapan. Moga-moga sedikit sebanyak yang disampaikan itu Allah jadikan bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqarradu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahil alamin. Amin ya rabbal alamin wa aqulu minkum.